Bismillahirrahmanirrahim. Tak bunyi kan? Bunyi dah? Bunyi dah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد باب علامة المنافق وبه قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Bab alamat tanda orang munafik. Tanda orang munafik. Bab ni sambungnya daripada bab yang lepas. Bahaya ni ada besi sini. Kena. Sambungnya daripada bab yang lepas, iaitu menjelaskan tentang maratibul kufri, tahap-tahap kufur. Tahap-tahap maksiat. Di antara istilah yang digunakan kepada maksiat ialah nifaq. Sebagaimana kita sebut dah baru ninya, istilah yang digunakan kepada maksiat juga iaitu kufur, zalim. Yang ketiganya iaitu nifaq. Jadi Imam Bukhari nya nak sebut, nak rayak bahawasanya nifaq tu ada banyak, bukan ada banyak. Ada nifaq yang mengeluarkan daripada agama, dan ada nifaq yang termasuk dalam dosa besar. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari sebagai akidah kepada ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi Imam Bukhari bawa mari kufur, zalim, nifaq ni. Di antaranya juga Imam Bukhari nak sebut bahawasanya maksiat itu mengurangkan iman, sebagaimana taat itu menambahkan iman. Boleh faham tak? Jadi maksiat tu boleh mengurangkan iman. Kurang iman tadi tu sehingga terkeluar daripada Islam. Itu hal yang paling kurang sekali. Kering kita kata ada apa satu.
nifak, apabila orang itu terlibat dengan nifak, menunjukkan iman dia kurang. Kalau sekiranya nifak dia terlibat dengan nifak amali, nifak tersebut dah tadi terbahagi kepada dua. Ada nifak i'tiqadi, satu nifak akidah, yang kedua nifak amali, nifak perbuatan, perangai. Jadi kalau sekiranya kita terlibat dengan nifak amali, perangai, sebagaimana yang disebut dalam hadis ni, itu menunjukkan iman kita telah kurang. Ya. Dan nifak perangai ni Rasulullah sebutnya beberapa perangai, bukan satu, 2, 3, 4 perangai. Kalau dia terlibat dengan sifat ataupun perangai, kurang dah iman. Dia terlibat dengan 2 perangai, kau kurang lagi. 3 perangai, kau kurang lagi. Sehingga dia tu membawa kepada nifak i'tiqadi, tak ada agama satu, terkeluar daripada agama. Kalau sekiranya dia tu membawa kepada nifak i'tiqadi. Jadi nifak tu gapo makna nifak? Nifak kalau dalam bahasa digunakan nafak, daripada perkataan nafak tu dia panggil terawung. Terawung tu dia panggil nafak. Hak 2 lubang. Masuk kau ni, tubik kau ni. Tu dia panggil nafak, terawung. Email kita pun begitu juga. Email kita ni serupa dengan jabe, kita kata. Supik. Ku atas kita bubuh, ku atas, ku bawah pun tumbuh juga. 2 tu panggil nifak, kerana tumbuh, tubik. Apabila kita bubuh banyak semayam berapa pun dia tubik selalu. Tu dia panggil asalnya nifak. Mana nifak tu? Iaitu menyalahi hak zahir ni, menyalahi yang batin, hak dalam. Hak zahir menyalahi yang batin, hak dalam. Hak zahir ni kita semayang, kita sebagai orang Islam, tapi hak dalam tu kita benci kat Islam. Tu nifak. Ya. Nifak. Kalau sekiranya nifak daripada akidah, pada akidah dia panggil nifak i'tiqadi. Nifak pada akidah. Kalau nifak tadi pada perbuatan, perangai, dia panggil nifak amali. Nifak amali. 2 tu kita kena faham, kita kena tahu. Jadi kita ngaji Bukhari ni, kita faham dari situ. Apabila orang sebut munafik, dia kata orang munafik ni masuk neraka selama-lamanya. Kita faham itu memang nifak i'tiqadi. Yang disebut dalam Quran, innal munafiqina fil asfali minan nar. Itu nifak i'tiqadi. Dalam zaman Nabi tu sebut cerita Abdullah bin Ubay, puak-puak dia semua sekali itu dia panggil nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi. Yang mana Nabi sendirinya dilarang pergi kubur, semayang jenazah dia, Nabi dilarang. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabr. Jangan kamu berdoa kepada mereka, jangan kamu semayang jenazah mereka, dan jangan kamu pergi kubur, berdiri di atas kubur mereka. Ini nifak i'tiqadi. Jadi hak zaman Nabi ni Rasulullah boleh tahu hak mana nifak i'tiqadi, hak mana nifak amali. Kerana hak nifak i'tiqadi ni diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Malaikat merayat kawan ini munafik akidah. Hak ni munafik akidah, hak ni munafik akidah, hak ni munafik akidah. Jadi Nabi tahu siapa dia hak munafik akidah. Ada ke zaman selepas daripada Nabi, tak ada orang tahu. Munafik akidah, munafik perbuatan.
Bagi kitanya, kita tidak boleh nak menghukum seseorang itu dengan nifaq i'tiqadi. Kita hanyalah hukum dia itu sebagai nifaq amali. Kalau dia mati sebagai orang Islam, kita kena semayang, kita kena seperti itu juga. Cuma kalau kita berasa tak sedap, dia ni kita tengok pelik telajuk, kita berasa dia ni bukan nifaq sebarangnya ni, tak sagi semayang. Dia mati tak sagi semayang. Ada pun kita nak menghukum dia, tidak boleh kita nak menghukum dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi ni menghukum dia sebagai kafir, jadi kafir, terkeluar daripada Islam. Nabi sebutnya ayatul munafiq salasun. Tanda orang munafik itu 3. Tanda orang munafik itu 3. Yang pertamanya al-ayah, digunakan ayah tu dalam bahasa Arabnya dengan banyak makna. Cuma sininya apa makna? Iaitu dengan makna tanda. Oleh kerana tu Imam Bukhari terjemuh ba' ni dengan perkataan alamah. Alamah tu dengan makna tanda. Tanda. Ayah di sininya apa maksud? Dia gunakan dengan lafaz mufrad dia panggil. Sedangkan sebut dalam itu 3 perkara, tapi digunakan dengan lafaz mufrad, ayatul munafiq. Jadi kata para ulama'nya, maksud situ tu dia maksud lil jinsi, menunjukkan kepada jenis, menunjukkan kepada jenis. Ataupun sebut mufrad tadi itu menunjukkan tanda orang munafik itu apabila ada 3 perkara ni baru disebut munafik. Kalau ada 2 tak jadi munafik lagi. 3 perkara ni baru jadi munafik. Sebab tu digunakan perkataan mufrad. Mufrad ni apa dia? Singular. Dari bahasa Inggeris. Menunjukkan satu. Menunjukkan satu. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat yang selepas daripada ni, dia sebut 4. Hak dalam riwayat ni sebut 3. 3 tu dia panggil al-hasar, menunjukkan dia tu hak kepada 3. Tapi Nabi sebut dalam riwayat lain 4 pula. Tak serupa. Apa makna tu? Imam Qurtubi sebutnya, ulama banyak jawapan. Yang pertamanya Imam Qurtubi sebut, dia kata hak nabinya mula-mula disebut 3. Rasulullah sebut 4 tu sebagai ilmu baru, wahyu baru sebut. Mari kepada Nabi sebut 4. Jadi hak mula-mula tu 3. Hak 4 tu kedian. Hak 4 tu kedian.
Kata Ibnu Hajar, tuan kitab kita ni, dia sebut dalam hadis itu tidak bertembung, kata dia nya. Kerana hadis yang pertama tu menunjukkan aslun nifaq. Jadi dua situ. Nabi nak sebut dua. Yang pertama aslun nifaq, yang keduanya kamalun nifaq. Aslun nifaq ni asal ni. Asal munafik. Asas kepada nifaq. Orang tu jadi munafik apabila ada tiga. Tiga tu ada pada dia semua, dia telah ada asas munafik. Tapi kalau ada empat, dia tu telah sempurna dah munafik. Kamal dengan mana? Sepenuh dah nifak dia. Jadi dosa ni, kalau dia tak siapa akan nifak lagi. Dua, tidak siapa akan nifak. Tiga tu menunjukkan iman dia tu surusakan, dinamakan sebagai nifak. Kalau empat, menunjukkan dia ni sempurna sifat munafik. Sempurna sifat munafik. Kemudiannya dalam hadis ni, bapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tiga. Sifat orang munafik ni tiga. Apabila ada tiga ni, maka dia ni telah dikira orang munafik. Kalau ada tiga ni. Bapa tiga? Ulama sebut bapa tiga ni. Kerananya asal agama tu dibina di atas tiga asas. Agama ni, agama Islam ni dibina di atas tiga asas. Yang pertamanya perkataan, agama. Yang keduanya perbuatan. Dan yang ketiganya niat. Ada latih niat. Ni asas agama. Tiga asas agama: perkataan, perbuatan, dan juga niat. Tiga. Punahnya perkataan tadi tu Nabi sebut apabila dia terpelawak. Punah agama. Asas pertama punah tu apabila dia kecek pelawak. Kerana asas agama duduk pada perkataan. Punah yang kedua, perbuatan itu dengan khianat. Apabila dia khianat, dengan khianat, asas kedua punah. Dan punah yang ketiga tu, niat tu dengan dia mungkir janji. Dia berjanji mungkir. Maka tiga-tiga tu punah berlaku agama. Sebab tu apabila punah tiga-tiga ni, maka dia ni sebenarnya tidak layak sebagai orang beriman. Dia ni dalam agamanya dikira sebagai orang munafik. Nama lain pula. Nama lain pula nifaq. Dia ni sebagai orang munafik. Tiga tu. Mungkin janji ni bapa yang dikaitkan dengan niat. Mungkin janji. Apabila orang berjanji, dia mungkin dikaitkan penuh hati dia. Kerananya dia tidak dikira sebagai mungkir kecuali setelah dia berazam.
Selepas dia berjanji, dia berazam. Kalau dia tidak sengaja, kita panggil mungkir. Allah mau tak ingat, janji-janji mau tak ingat, itu dia tidak dipanggil mungkir janji. Ya, kerana dia berazam, berjanji itu memang terbaik dia dah berjanji mungkir selalu. Perangai dia dah gitu dah. Ya? Janji marilah. Pukul 9 kita tunggu sini. Tak apa, kita pergi. Dia tahu dia berjanji, biar kita pergi kedai kopi ya. Sengaja atau sigi. Itu dia panggil mungkir. Sebenarnya mungkir itu mari daripada niat dia dah tak sigi. Kalau dia tidak sengaja kerana terlupa, nak gidah. Tapi kerana bertembung dengan kerja lain tak boleh nak tinggal, maka itu tidak dipanggil mungkir. Tidak dipanggil mungkir. Boleh faham dah tu tak? Hamba royak selu-selu begitu ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis lainnya, Nabi sebut sendiri, idza wa'ada wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu yakhlufu. Apabila dia berjanji, maka dia mari selalu dalam diri dia, dalam hati dia niat ada, dia nak mungkir janji. Sengaja. Hak tu dia panggil mungkir. Itu yang dipanggil mungkir. Hak dengan sengaja. Sebab itulah apabila orang ni jadi tabiat dia dah mungkir janji, dia tu sudah ada sifat nifaq. Dia tu sudah ada nifaq. Kalau ada 3 tadi tu, agama dia tu utuh dah. Tak ada. Hak asal agama. Ya? Perkataan dia kecek pelawak selalu. Amanah apabila disuruh kepada dia khianat. Perbuatan. Dan juga apabila dia berjanji mungkin, maka dia ni sebenarnya orang munafik. Orang yang tak serupa hak luar dengan hak dalam. Dalam riwayat lain sebut juga, idza wa'ada ar-rajulu akhahu wa min niyyatihi an yafiya lahu falam yafi fala ithma alaihi. Apabila seorang itu berjanji dengan saudara dia dan niat dia hanya memang dia nak sempurnakan janji tadi, niat dia nak sempurnakan janji tadi, tiba-tiba tidak tercapai. Memang niat dia nak sempurna janji tapi tidak jadi, tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa bagi. Ya? Kerana ada niat, memang dia niat nak melaksanakan janji dia, nak menunaikan janji dia tapi tidak tercapai, maka tidak berdosa. Idza haddatha kadzaba, apabila dia bercakap pelawak. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa'ada ni bahasa Arabnya 2. Kalau wa'adtu dengan mana wa'ada janji baik.
janji hak benda baik, dia panggil wa'adah. Kalau berjanji hak buruk, dia panggil au'adah. Ya, itu dia panggil janji buruk. Jadi Nabi sebut wa idza wa'ada akhlafa, iaitu maknanya apabila dia berjanji dengan janji yang baik, hak molek, lalu dia mungkir janji. Jadi hak yang dicegahnya berjanji hak yang baik. Tapi kalau kita berjanji hak yang buruk, tidak apa, kita mungkin janji dengan niat sekalipun, kerana benda tu hak buruk, agama sendirinya sarankan supaya kita tinggal benda buruk. Kita berjanji dengan dia, berjanji nak kata orang ke, kita bahasa air berdosa, pergi, tak apa. Berjanji benda hak buruk, yang maknanya digalakkan kepada kita supaya kita batal janji kita tadi. Mungkin janji, tak apa hak tu. Janji hak baik, apabila kita mungkin hak ni yang disebut dalam hadis, yang disebut dalam hadis tadi. Yang keduanya, berbohong. Wa idza haddatha kadzaba, Nabi sebut. Apabila berkecek, pelawak. Lagu mana hak kecek pelawak yang dikira tanda munafik, hak dikira salah, yang dikira berdosa. Ya? Hak tu pun kena tahu juga. Ada hak yang pelawak tidak dikira sebagai berdosa. Kata Ibn Tin daripada Malik, orang pergi tanya dia hamba ni banyak pelawak, dia kata. Pergi jumpa tok guru, dia kata hamba ni banyak pelawak. Dia pun tanya, pelawak lagu mana? Acur ayat lagu mana hak ayat pelawak tadi? Boleh jadi dia menceritakan tentang kehidupan dia yang lepas, dan dia sebut terlebih, dengan tidak kosak untuk nak terlebih. Tapi orang kata lagu mana demo hak sebulan lepas, banjir lah lagu mana, cerita kat demo banjir kena berat hari kelas kita pun royak. Boleh jadi cerita kita royak tidak ada tambahan, dengan bukan kosak dia panggil, bukan memang kita niat untuk nak pelawak, untuk nak tambah berapa dak, tapi memang ada hak tak kena kita royak tadi, memang tidak tepat 100%, bukan dengan kosak, itu tidak dikira pelawak. Ya. Tapi kalau kita kosak memang untuk nak tambah, sengaja untuk nak suruh sedak cerita, tambah banyak, itu tak boleh lah, sengaja dia panggil, termasuk dalam pelawak. Tapi kalau kita tidak sengaja, kita royak, sudah tentu dah royak hak benda lepas, nak kata 100% lagu tu tak jadi. Ya, ada kurang, ada lebih, hak tu tidak dikira pelawak dalam percakapan. Lama kata bukan lagu tu pelawak kecek. Dak, hak tu tidak dikira pelawak, kerana bukan dengan kosak. Bukan dengan kosak. Jadi para ulama sendirinya sebut
munafiqin, oleh kerana disebut ayatul munafiq. Nifak situ tu apakah yang dimaksudkan? Nifak i'tiqadi ke nifak amali? Ya? Dan setengah ulama'nya meletakkan hadis ni termasuk dalam hadis muskil. Hadis yang payah kita nak faham. Ya? Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi sebutnya sebagaimana disebut oleh ulama-ulama yang lainnya, makna nifak situnya serupa dengan orang munafikin, menyerupai orang munafikin. Bukan dia munafikin, tidak, serupa dengan munafik. Perangai tu perangai orang munafik, serupa dengan orang munafik. Jadi dia tu orang Islam lagi. Maknanya nifak situ nifak amali. Ya. Ataupun dengan kata lain, perkataan nifak situ tu dia panggil majaz, bukan hakiki dah. Ini dalam bahasa Arab ni. Perkataan tu ada majaz, ada hakiki, hak sebenar. Ada hak iya, hak asal, ada hak pinjam kalau dalam bahasa Melayu. Ya. Perkataan tu ada hak iya, asal, ada hak pinjam. Dalam bahasa Melayu pun ada lagi tu. Ya. Banyak. Kita kata bapa ayah, ibu ayah. Tu kadang-kadang hak ibu ayah ada bawah rumah tu, ada hak ibu ayah bukan hak ada bawah rumah, ada bandar ada juga. Tu dia panggil pinjam. Dalam bahasa Arab pun dia panggil majaz. Hak nifak sebenarnya orang hak ia tak percaya ke Islam, hak akidah tu hak sebenar. Hak tu hak hakiki. Hak majazi ni hak perbuatan. Jadi maksud nifak sini nifak majazi, bukan nifak hakiki, tidak. Jadi ataupun dengan makna lainnya, iaitu nifak amali, hak kita sebut tadi, nifak amali. Jadi dia kata hak ni hak pendapat yang paling kuat sekali. Kerana disokong oleh perkataan Umar kepada Huzaifah, sahabat Nabi. Umar sebut kepada Huzaifahnya, adakah mengetahui sifat munafik ini ada pada diri aku? Dia pergi jumpa Huzaifah, dia kata, mu ni supaya tengok diri aku ni ada sifat munafik ke ada pada diri aku. Jadi perkataan Umar tadi itu bukan kata nifak i'tiqadi, nifak amali. Dia memang i'tiqad tak ada. Nifak Umar ni i'tiqad, benci kepada Islam tak ada. Tapi ada hak perangai, perbuatan. Supaya kamu tilik aku ni ada perbuatan nifak. Jadi sahabat sendirinya banyak dah guna perkataan nifak ni pada perbuatan, bukan pada akidah. Ya? Bukan kata ulama je sebut, kita boleh faham daripada perkataan sahabat sendiri. Istilah yang digunakan nifak tadi bukan pada i'tiqad, iaitu pada perbuatan, pada perangai. Kemudian orang yang disifat sebagai nifak apabila dia terlibat dengan
perangai tadi disifat sebagai nifak ni, iaitu orang yang sudah jadi perangai dia, budaya dia. Kerana tak ada orang yang tidak buat, hak tidak terlibat serabut ni, tak ada orang kata. Terutama sekali di akhir zaman. Orang hak tak pernah berbohong, tak ada orang. Ada juga dia maknanya ketika dia berbohong. Orang yang tidak pernah khianat dalam amanah. Tak ada. Kita kerja, kita kata kita kerja aja. Kerja dengan kerajaan, hak sepatut pergi pukul 8, kita pergi pukul 8:30. Dia bagi khianat dah tu. Amanah. Tak ada orang yang tidak terlibat. Orang yang mungkin janji, tak ada orang kan janji kadang-kadang kita pun sengaja. Ada juga. Dia kata hak tu tidak termasuk dalam nifak. Kalau nak kata termasuk dalam nifak kan, tak ada orang yang tidak munafik. Munafik belaka kan? Tak. Dia kata maksud nifak di sini ialah yang sudah menjadi perangai dia, sudah menjadi tradisi dia, budaya dia lagu tu dah. Berjanji gak mungkin selalu, kecek bohong selalu. Orang tahu belaka dia tu layar buruk. Ni dia panggil perangai munafik. Dengan sebab dia ni somo-somo lagu tu, sudah jadi cara hidup dia. Ni yang disebut sebagai munafik. Jadi mana bukti bahawasanya yang dimaksudkan sini perangai, bukan kata buat sekali jadi munafik selalu. Yang pertamanya bukti dianya Nabi SAW guna bahasa Arabnya idza haddatha kadzaba. Perkataan idza ni dalam bahasa Arabnya menunjukkan berulang-ulang, bukan sekali dua dak, banyak kali, menunjukkan sudah jadi perangai dia. Perkataan idza tu sendiri. Yang keduanya perkataan idza haddatha kadzaba. Perkataan haddatha ni dia panggil fi'il mutaaddi dalam bahasa Arab. Fi'il mutaaddi ni fi'il yang memerlukan kepada maf'ul, tak cukup dengan fa'il saja. Fi'il fa'il maf'ulun bih kalau kita ngaji bahasa Arab. Tapi tak, sininya ada fi'il dengan fa'il saja, maf'ul tak ada. Idza haddatha kadzaba, tak ada maf'ul, dibuat maf'ul. Dalam bahasa Arabnya apabila dibuat maf'ul menunjukkan umum, menunjukkan umum. Apa makna menunjukkan umum? Maknanya dia kecek dalam gapo pun dia pelawak belaka, bukan sekara dua kara ada, kecek je pelawak selalu dalam bab gapo pun pelawak belaka. Itu menunjukkan sifat munafik. Perangai dia lah, apabila jadi perangai kat kecek gapo pun tak kena pelawak selalu. Itu sifat orang munafik. Jadi kecek je pelawak selalu. Jadi atalih kita setengah orang dia panggil tahu belaka. Oh kecek bak ni dia kecek kata, kecek dari bak tu dia kecek je. Semua perkara dia ni tahu belaka. Tahu belaka jadi pelawak selalu kecek. Dan juga orang yang ada tiga ni jadi nifak ni, apabila tiga-tiga ni ada ke dia belaka dan dia hanya berasa benda ni remeh, tak, bukan kata berdosa, bukan apa, tak ada berapa benda kecil benar. Bagi dia hanya benda kecil, remeh, benda kecil.
Jadi kalau sekiranya dia duduk situ, dia berasa benda tu kecil, sedangkan benda tu dosa besar, dia berasa tak berdosa, dia boleh membawa kepada punah akidah. Jadi nifak ni apabila jadi ke peringkat tu, dia ada sikit-sikit tahap dianya, dia boleh membawa kepada nifak i'tiqadi, punah akidah. Punah akidah. Jadi dalam hadis yang kedua tu, قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه. Tak kira siapa dia yang ada pada diri dia, kana munafiqan khalisa. Dia tu munafik tuling. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Siapa dia yang ada saja, maka dia sudah ada dah sebahagian daripada nifaq. Sebahagian. Hatta yada'ha, sehingga dia tinggal. Idza tumina khana, apabila dia berjanji, apabila diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatha kadzaba, dan apabila kecek pelawak. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji, dia buat perjanjian dengan orang, dia mungkir janji, dia khianat janji. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia balah, melampau. Balah dia melampau, bertindak lebih daripada kawan tu lagi. Ya, kawan ni tak apa aja dia pergi katuk bunuh selalu, melampau. Balah melampau, tasib baik, nak memanjangkan perbalahan. Ya, ni hadis yang kedua. Tabahu Syu'bah 'anil A'mash. Kata Imam Bukhari-nya, ada hadis ni ada mutabaah. Kita pun ngaji dalam ilmu hadis ni, dia panggil ada sokongi daripada hadis lain. Dua hadis ni hak aku bawa mari, ada hadis lain lagi yang menyokong hadis ni. Dia panggil mutabaah. Kalau mutabaah ni sokongi yang sama dari segi lafaz dan makna. So lagi dipanggil syawahid. Sokongi enggak syawahid. Syawahid ni sama dari segi makna saja, tapi lafaz tidak sama. Jadi Imam Bukhari sebut hadis ni ada mutaba'ah, ada hadis sokongi hak lain. Sokongi itu diriwayat daripada A'mash. Walaupun begitu, ada ulama yang bincang juga hadis mutaba'ah tadi. Ada setengah katanya lagu mana Imam Bukhari bawa mari hadis itu sebagai mutaba'ah, sedangkan tidak sama dari segi makna pun tidak sama, dari segi lafaz pun tak sama. Dan dijawab baliknya, yang dimaksudkan dengan hadis mutaba'ah yang disebut oleh Imam Bukhari itu, ada hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia. Hadis itulah. Jadi ada hadis ni banyak turut, hak yang turut lain tu memang tidak sama. Tapi turut ni sama. Dalam turut yang lain daripada As-Sauri. Dan di segi Imam Bukhari-nya ada tarik yang lain daripada A'mash. Habis situnya bab tanda orang munafik.
tanda orang munafik. Kemudian kita masuk babu qiyamu lailatul qadri minal iman. Babun qiyamu lailatul qadri minal iman. Wa bihi qala haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib qala haddatsana Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bab mendirikan Lailatul Qadar itu daripada iman. Apa maksud Imam Bukhari sebut bab ni? Imam Bukhari nak sebutnya iman, dia ada tanda dia. Termasuk dalam tanda imannya mendirikan malam Lailatul Qadar. Termasuk dalam tanda-tanda iman. Sebagaimana kufur ni ada tanda dia, nifaq semua sekali itu tanda dia, iman juga ada tanda dia. Kemudian Imam Bukhari bawa mari pula 3 sekali tanda iman. Yang pertama dia sebutnya mendirikan malam Lailatul Qadar. Yang keduanya siapa dia yang puasa bulan Ramadan. Dua mari pula lepas ni. Puasa bulan Ramadan tu sedikit. Yang ketiganya siapa dia yang mendirikan malam Ramadan. 3 hadis ni. 3 hadis ni disebut sebagai iman dan jazaknya sama. Balasan dia sama. Man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 3 amalan Imam Bukhari sebut belaka dan balasan dia sama. Diampunkan dosa-dosa yang lama. Menunjukkan 3 amalan ni amalan besar belaka. Kerana dia termasuk dalam khisalul iman. Tanda iman. Sifat iman. Menunjukkan 3 amalan ini besar belaka. Amalan. Dari segi pahala dia pun besar, kedudukan dia dalam agama pun besar. Kemudian Imam Bukhari sebut qala Rasulullah SAW man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis ni nya Imam Bukhari bawa mari riwayat dengan lafaz mudhari. Man yaqum lailatul qadr. Dia orang mari syarat dia dengan fi'il mudhari. Man yaqum lailatul qadri, jawab dia dengan fi'il madhi ghufira. Sedangkan dalam riwayat 2 riwayat lagi itu dengan fi'il madhi kedua-dua. Man qama Ramadan, man shama Ramadan, semua dengan fi'il madhi belaka. Bapa pada Lailatul Qadar dia orang mari dengan fi'il mudhari. Tidak kata man qama lailatul qadr. Dia ada perbincangan situ. Kata dia nya kerana jawapan yang pertama disebut oleh Karmani. Dia sebut kerana mendirikan Ramadan dan puasa bulan Ramadan ni
amalan yang jelas dah kita boleh buat. Kena. Kita tahu dah. Orang istihad esok bulan Ramadan, kita puasa tu memang bulan Ramadan selesai. Siapa atau akhir. Begitu juga dengan mendirikan malam Ramadan. Semaya tarawih malam, baca Quran malam. Buat masuk waktu malam je kita buat amalan, maka termasuk dalam mendirikan bulan Ramadan. Adapun malam Lailatul Qadar ni tak tahu duk mana tahu dalam bulan Ramadan. Tak ada siapa dia tahu duk mana. Sebab tu dia mari dengan fi'il mudhari. Ya? Tak ada siapa dia tahu duk mana dalam bulan Ramadan. Ada dalam bulan Ramadan, tapi duduk juru mana. Malam yang ke berapa? Tak tahu. Jadi dia mari dengan fi'il mudhari. Beza dia situ dah. Beza dia situ. Kerana malam Lailatul Qadar ni tidak yakin. Hak lain tu memang yakin dah. Puasa bulan Ramadan kita buat dengan yakin. Puasa tu bulan Ramadan. Beribadat pada malam Ramadan kita buat dengan yakin. Tapi malam Lailatul Qadar tak. Terus semaya banyak malam ni. Tak yakin malam Lailatul Qadar. Malam esok. Tapi orang buat amalan kena banyak semua supaya kena. Pasal kita tidak tahu duk mana. Ya? Yang keduanya, digunakan tiga-tiga tu jazak dianya dengan fi'il madhi belaka. Man yaqum lailatul qadri ghufira, fi'il madhi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira juga. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Digunakan dengan fi'il madhi. Tiga-tiga digunakan dengan fi'il madhi belaka. Bapa dia digunakan. Hal ni dia panggil dalam rahsia bahasa Arab. Sebab tu kalau kita nak ngaji hadis ke, orang yang tak ngaji bahasa Arab banyak, dia tidak jijak mana. Tak ada nak faham hadis mana. Pasal banyak rahsia-rahsia ada dalam bahasa Arab. Ya? Jadi digunakan fi'il madhi pada jawab dia tu kerana pasti. Hak pahala ni pasti boleh balasan. Diampung segala dosa-dosa lama tu memang hak tu hak pasti dah. Ya? Kalau kita beribadat pada malam Lailatul Qadar, berpuasa bulan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan tu, hak tu pasti dah dapat balasan, ganjaran, diampunkan dosa-dosa lama. Hak tu pasti dah. Hak tu dari segi bahasa Arab. Dari segi bahasa Arab. Cuma ada juga ulama jawab lagu lainnya. Ya. Tuan kitab kita ni Ibnu Hajar. Dia jawab bapa yang Lailatul Qadar tu dengan mudhari. Dia kata hak asalnya sama belaka. Fi'il madhi belaka cumanya perawi riwayat dengan fi'il mudhari. Perawi yang guna fi'il mudhari. Hak tu jawapan yang kedua ni. Bapa kerana ada dalam riwayat lainnya sebut jawab dia pun dengan fi'il mudhari juga. Man yaqum lailatal qadri yughfar lahu. Jawab dengan fi'il mudhari. Kemudian babul jihad minal iman. Wa bi qala haddatsana Harami bin Hafs qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Umarah qala haddatsana Abu Zur'ah ibn Amr bin Jarir qala sami'tu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi
wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahul jannah walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtalu thumma uhya thumma uqtalu. Bab al-jihad min al-iman. Berjihad sebahagian daripada iman. Ya. Yang pertamanya Imam Bukhari sebut bab ni selepas daripada sebut kelebihan bulan Ramadan, kelebihan malam Lailatul Qadar. Ya? Dia sebut selepas daripada kelebihan malam Lailatul Qadar, dia sebut bab jihad. Selepas daripada sebutan ni, dia sebut bab jihad. Jadi apa yang disebut selepas bab jihad, selepas daripada tu kerana ada persamaan. Ha? Dia sebut tu, dia nak raya ada persamaan di antara malam Lailatul Qadar dengan jihad. Ada persamaan. Gapo dia persamaannya? Kedua-duanya termasuk dalam khisalul iman, alamat iman belaka, tanda iman, sifat iman belaka. Ya? Malam Lailatul Qadar, mendirikan malam Lailatul Qadar termasuk dalam iman. Jihad pun termasuk dalam iman juga. Salah satu daripada tanda iman. Itu persamaan. Sebab tu Imam Bukhari bawa mari lepas pada bab Lailatul Qadar tu, bawa mari bab ni selalu. Yang keduanya ada persamaan disebut oleh Ibnu Hajar sendiri. Ya? Ada persamaan, dia kata malam Lailatul Qadar dengan jihad. Lagu mana? Sebagaimana malam Lailatul Qadar ni kita kena bersungguh cari daripada awal lagi. Awal Ramadan kita kena pergi duduk sungguh cari pasal tak tahu duduk mana. Maka boleh, kalau orang yang bersungguh cari, dia akan boleh malam Lailatul Qadar. Kerana hak besar dalam bulan Ramadannya malam Lailatul Qadar. Hak tu yang istimewa, yang besar dalam bulan Ramadan. Begitu juga dengan jihad ni. Jihad ni ada hak besar dalam jihad ni, apa dia? Mati syahid. Mati syahid ni hanyalah kepada orang yang berjihad saja boleh mati syahid. Dan orang yang berjihad dia kena cari mati syahid. Tidak semua orang yang berjihad boleh mati syahid. Tidak. Apabila dia mencari, dia berterusan dengan berjihad sama-sama, dia akan mati syahid. Ya? Kerana mati syahid itu ganjaran dia terlalu besar, sebagaimana malam Lailatul Qadar. Ganjaran dia terlalu besar. Jadi serupa situ lagu mana? Malam Lailatul Qadar kita tidak akan dapat kecuali dengan mujahadah yang tinggi. Begitu juga mati syahid ini tidak akan perolehi, tidak akan dapat kecuali dengan mujahadah yang tinggi. Akan boleh mati syahid. Jadi persamaan itu yang pertama ni dari segi mujahadah. Dari segi mujahadah. Ya. Sama ada boleh ke tak boleh, tak ada siapa dia tahu hati. Kalau kita nak
kita niat dah imanan wa ihtisaban. Sebab tu kita sebut iman wa ihtisaban, kerana kita ni nak mencari, maka boleh. Kalau sekiranya toleh malam Lailatul Qadar, maka boleh pahala cari malam Lailatul Qadar tu boleh dah. Sebagaimana kita berjihad nak kepada syahadah, kalau tak boleh mati syahid pun pahala jihad tu tetap boleh. Pahala jihad tetap boleh. Persamaan tadinya dikuat, disokong lagi. Nabi sendiri pun bercita-cita nak mati syahid. Rasulullah sebut dalam hadis tadinya, Nabi sebut walawitu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtalu fi sabilillah. 3 kali besarnya. Aku sendirinya berasa nak telajak supaya aku ni terbunuh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mati syahid dah mana. Kemudian aku dihidupkan balik, aku mati syahid sekali lagi, terbunuh. Aku dihidupkan balik, aku mati syahid sekali lagi. Menunjukkan bahawasanya jihad ni ada kaitan dengan mati syahid tadi. Ada kaitan dengan mati syahid. Lepas pada tu, lepas pada Lailatul Qadar tu sebut jihad, kemudian sebut pula tentang cerita bulan Ramadan, dan juga puasa pada bulan Ramadan. Jadi kelebihan yang Nabi sebut sininya, kata Amr bin Jarir qala sami'tu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aku dengar Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabili. Allah Subhanahu wa taala ganti tepat orang yang keluar berjihad pada jalan dia, la yukhrijuhu illa imanun bi. Dia tidak keluar kecuali dorongan iman kepada aku, ikhlas, wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan terhadap rasul aku. Nabi rayak bahawasanya berjihad ni besar ganjarannya, tinggi kedudukan. Apa makna la yukhrijuhu illa imanun bi? Tidak keluar kecuali dorongan iman kepada aku. Kata Imam Nawawinya, situ ada maf'ulun lahu, takdirnya la yakhrujuhu al makhraja, dia tidak keluar ke tempat keluar tadi, tempat berjihad, illa al imanun wat tasdiq, kecuali dengan sebab iman dan juga benar kepada Nabi, ikhlas. Keluar tadi tak ada dengan sebab kosak lain, tidak ada dengan sebab niat lain, kecuali dengan sebab ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dia keluarkan itu. Dia keluar ke tempat itu. Begitu juga Imam Bukhari sebut hadis selepas daripada dia tu, babu tatawwu' qiyam Ramadan minal iman, bab pada menyatakan tambahan tatawwu', sukarela qiyam Ramadan, mendirikan Ramadan itu minal iman, pada waktu malam lah, mendirikan Ramadan
dengan amalan pada waktu malam minal iman. Wa bihi qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tadi man qama man yaqum lailatul qadri. Ini man qama ramadhan. Kemudian bab sebab dia babu shaum ramadhan ihtisaban minal iman. Bab puasa bulan Ramadan ihtisaban, kerana mencari pahala, minal iman, sebahagian daripada iman. Wa bi qala haddatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 3 sekali selalu. Tiga bulan Ramadan ni amalan besar dalam bulan Ramadan. Nabi bawa Imam Bukhari bawa mari juga dengan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sambung. Itu termasuk dalam khisalul iman. Imam Bukhari nak sebutnya iman ni ada tahap dia juga. Ada tahap dia juga. Bertambahnya iman tadi dengan sebab bertambahnya khisalul iman. Apabila kita mengerjakan, menunaikan tanda-tanda iman tadi, maka bertambah keimanan kita. Bertambah keimanan. Faham kan? Boleh dah tak? Kita tak ngajar hadis lama telajak kan. Babu ad-dinu yusrun wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ad-dini ila Allah al-hanafiyyatu as-samha. Wa bi qala haddatsana Abdus Salam bin Mutahhar qala haddatsana Umar bin Ali an Ma'ni bin Muhammad al-Ghifari an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljati. Bab agama itu mudah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ila Allah al-hanafiyyatu as-samha. Agama yang paling dicintai, yang dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah al-hanafiyyah as-samha. Al-Hanafiyah ni agama Nabi Ibrahim, agama yang benar, yang cenderung kepada kebenaran, yang berada di atas kebenaran. As-samha yang mudah, hak mudah. Jadi apa makna ad-dinu yusrun situ tu? Imam Bukhari hak mari bab ad-dinu yusrun. Nak sebutnya sifat agama Islam ni mudah. Agama itu mudah. Jadi mudah tadi itu lagu mana mudah? Mudah tadi itu dinisbahkan kepada agama-agama yang sebelumnya. Pasal agama Nabi Ibrahim ni, selepas daripada Nabi Ibrahim itu semua berpegang kepada Nabi Ibrahim belaka. Agama Nabi Ibrahim. Kita agama hak paling basuh sekali, hak yang terakhir sekali. Dalam banyak-banyak agama hak mari ni, siapa hari ni agama Islam lah yang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni hak paling mudah. Berbanding dengan agama yang sebelum dia. Mudah tu kerana Allah Subhanahu wa taala akad daripada umat Muhammad ini
kesusahan yang ada pada agama yang sebelum daripada kita. Banyak kesusahan nak banding agama Islam dengan agama sebelum ni. Sakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni, Islam Nabi Muhammad bawa ni lebih mudah. Di antara contohnya, Gabriel contohnya dalam bab taubat. Orang agama yang terdahulu kalau dia bertaubat kena bunuh diri. Kita kalau kita bertaubat tak ada bunuh diri berapa, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan terima selalu. Agama yang mudah. Maknanya mudah sini dari segi asal agama tu sendiri, berbanding dengan agama yang sebelum. Agama mari daripada Allah belaka, tapi Allah permudahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan mana mudah tadi. Mudah dari segi agama itu sendiri. Yang kedua, mudah dari segi amalan, dari segi praktikal. Dari segi buat. Kita umat Nabi Muhammad, agama kita ni hak sifat agama asal lagi mudah dah. Tuhan mudah dah kepada kita. Maka apabila kita buat, kita tunaikan dalam kehidupan kita, kita kena mudah juga. Jangan payah. Mudah tu adalah ajaran Islam. Payah tu bukan daripada ajaran Islam. Sebab itulah Imam Bukhari bawa mari hadis menunjukkan agama Islam ni, agama Nabi Muhammad yang ada sekarang dari segi praktikalnya mudah. Ahabbuddin, agama yang paling dikasihi, yang paling dicintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ahabbuddin situ tu iaitu ahabbu khisaluddin. Ada takdir mahzuf dia panggil. Agama khisaluddin, sifat-sifat agama yang paling dikasihi, gitu mana dia. Sifat agama ataupun ajaran-ajaran agama yang paling dikasihi kepada Allah. Kerana ajaran agama ni semua sekali Allah Subhanahu Wa Taala cinta belaka. Semua asalkan agama kita buat, maka Tuhan suka belaka. Asalkan agama. Tapi yang lebih dicintai lagu mana? Hak lebih dicintai tadi, iaitu agama yang dilaksanakan, yang ditunaikan dengan mudah. Hak mudah tu adalah lebih dicintai lagi daripada yang payah. Dari segi cara kita nak beramal, cara beramal. Bukti hadis lain yang menunjukkan bahawasanya mudah di dalam beramal dengan agama tu adalah Tuhan paling sayang sekali, Tuhan paling cinta sekalinya. Hadis sahih, hadis Arabi, Nabi sebutnya khairu dinikum aisaruhu. Nabi sebut sebaik-baik agama kamu ialah yang paling mudah sekali. Sebaik-baik agama kamu ialah agama yang paling mudah sekali.
Dan banyaklah kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis Nabi, ia menyatakan bahawasanya cara mengamalkan agama itu mudah adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Di antaranya Tuhan sebut dalam Quran sendiri, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Kita sebut itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kepada kamu dalam agama tu sebarang kepayahan. Tak ada. Iaitu di dalam cara beragama. Tak ada. Millata abikum, agama datuk nenek kamu Ibrahim. Agama Islam ni agama hak mari daripada Nabi Ibrahim lagi. Ya? Cuma hadis ni nya ahabbuddin ila Allah al-hanafiyatus samhah. Dia mai wa qaulun nabi ahabbuddin ila Allah al-hanafiyatus samhah. Ni dia panggil hadis muallaq. Imam Bukhari bawa mari hadis secara muallaq. Apa makna muallaq ni? Tak ada sana. Imam Bukhari tahu mari sana. Wa mari qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu. Ha? Jadi ada hak Imam Bukhari ni dalam kitab dia hak dia mari sana. Ada hak hadis tu dia panggil hadis muallaq. Hak tak ada sana. Dia tahu mari sana. Patu sana ada ke? Ha? Dia apa yang dia tidak dia dia tahu mari sanaknya. Bapa? Kerana hadis ni nya sanak dia bukan tidak bertepatan dengan syarat Imam Bukhari. Sahih tapi tidak bertepatan dengan syarat Imam Bukhari. Sanak dia tadi. Oleh kerana tu Imam Bukhari tahu mari sanak. Wa mari hadis saja. Dan sanak dianya Imam Bukhari sebut dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis tadi. Dalam tajuk itu. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal daripada jalan Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husain an Ikrimah an Ibn Abbas, isnad dianya hasan. Sanad dianya hasan. Jadi Imam Bukhari guna hadis ni dalam bab. Dia buat bab dengan hadis. Ya? Dengan hadis tadi, apa? Kerana hadis ni nya tidak bertepatan sanad dia dengan syarat Imam Bukhari, tapi makna hadis ni dikuatkan oleh hadis-hadis yang sanad yang bertepatan dengan Imam Bukhari. Dia guna untuk terjemuh bab sebagai bab saja. Sebagai bab. Nabi sebutnya an Abi Hurairah an Nabi SAW qala inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah, wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Tak ada orang ya payah agama ni kecuali dia sendiri akan tumbang. Nabi sebut tak ada orang ya berkerah dengan agama, payah agama kecuali dia sendiri akan tumbang. Dalam riwayat lainnya, innahu man syadda hadzal din yaghlibuhu. Siapa-siapa yang payah agama ini, dia sendiri akan tinggal, akan tumbang. Dalam riwayat lain. Apa makna dianya? Makna dianya tak ada orang yang ta'ammuk. Ta'ammuk ni nak pedalang telajuk. Nak buat hak biar comel telajuk kata-kata. Siapa je mereka payah.
dalam amalan agama dan dia tinggal hak yang mudah, ar-rifq, kecuali dia sendiri akan lemah dan dia sendiri akan tinggal amalan. Tak ada orang yang kalau sekiranya agama tidak suruh siapa mereka tu, tapi dia nak ambil hak yang payah, jalan yang payah dalam agama, kecuali dia akan sendiri jadi jemu dengan agama. Kata Ibnu Munirnya, hadis ni salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian. Kerana dari segi realitinya kita boleh tengok orang yang payah dalam agama, dia sendiri akan sekerak jalan. Tapi bukan bermakna kita tidak boleh ambil yang paling sempurna. Tak. Dalam ibadat ni kita kata pasal kita nak buat hal yang paling comel, kita buat banyak selalu. Bukan larangi buat banyak. Hak buat banyak tu comel, buat banyak tu. Tapi kalau banyak tadi menyebabkan kepada jemu, hak tu yang dilarang. Maknanya kita nak buat amalan ni kena tengok kederak kita, kemampuan kita setara mana. Buat setakat kemampuan kita, sudah. Ya. Amalan sunat, kita nak buat amalan sunat. Amun nak puasa selang sehari selalu, kita nak puasa selang sehari. Puasa selang hari ni, puasa esok dak, puasa selang sehari. Siapa sebulan taruk dia kata, taruk. Hadu atas sini. Tapi kalau sekiranya orang yang mampu puasa selang sehari, dia memang dia puasa dia mudah bagi dia. Tak ada apa satu. Jadi di dalam beramal, cara beramal ni ada cara kita beramal mengikut keselesaan kita, kita mengikut kemudahan kita. Setakat mana hak kita boleh buat, maka kita buat hak tu yang terbaik. Ya? Bukan kata nak suruh ambil hak sikit. Tak. Kita ambil hak sikit je, agama suruh buat hak yang sikit. Tak. Hak banyak tu molek. Kita buat banyak tu molek, tapi kena ukur dengan kederak kita setara mana boleh buat. Kalau kita boleh buat sikit dulu, apa boleh tambah pula, sehingga kita berasa mudah, kita berasa ringan buat walaupun banyak. Kita nak sembahyang malam, bangun pukul 4, buat 2-3 jam sembahyang panjang, baca Quran lagi, kena seminggu tak sih. Kata agamanya kata tak kena cara. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka cara lagu tu. Walaupun kamu bangun sembahyang mula-mula 2 rakaat, kita kata tak apa, 2 rakaat apa tak apa, asalkan ringan kepada kamu. Mudah, agama ni mudah dari segi cara beramal. Cara beramal, Nabi ajar cara beramal lagu mana hak Allah Subhanahu Wa Taala suka. Jadi toleh kita duk baca cerita orang soleh dulu, tak tidur malam beribadat, puasa banyak, baca Quran 10 juzuk sehari. Kita pun hanya tiru dia buat seperti tu juga. Kitanya baru je, kena 2-3 hari berasa tak bulu sudah tak sih. Tak kena cara. Kita beribadat padan dengan kederak kita. Kederak kita berasa biar kita ni selesa. Tapi ibadat tu kita kena buat dan dituntut supaya kita memperbanyakkan ibadat. Kita memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau dia buat yang pertama tadi kita sebut, buat ibadat hak sunat, banyak terlajak siapa ke mereka jadi jemu, hak tu tak boleh, salah cara tu. Yang keduanya, dia buat ibadat hak sunat, siapa tinggal hak yang wajib.
Tak boleh juga. Tak kena juga. Semaya tahajud bangun pukul 4 semaya. Subuhnya pukul 7 baru dia semaya. Saya berapa sejenera tak tahu. Tak boleh. Siapa tinggal hak ya wajib. Duk kacang hak ya sunat, siapa hak wajib tinggal? Tak boleh. Kurang hak ya wajib. Tu dia panggil tidak mudah, tidak ambil cara ya mudah. Kita telah payah dalam agama dah. Telah payah di dalam agama. Dalam riwayat Ahmadnya, innakum lan tanalu hadzal amr bil mughalabah. Nabi sebut sesungguhnya kamu ni tidak akan capai agama ini dengan cara teruk selajuk, kata teruk. Kalau barang kita boleh pikul 20 kilo, 50 kilo pikul juga. Ada Nabi kata kamu tidak akan capai. Agama ni semua orang dia boleh bawa belaka. Orang hak yang kederak dia sikit dia boleh bawa. Hak banyak sikit dia boleh bawa juga. Orang hak kederak banyak benar pun boleh bawa, pasal dia boleh bawa mengikut kederak dia. Tidak kata agama macam barang ni kalau 100 kilo semua orang kena pikul 100 kilo belakang. Ada. Bukan lagu tu agama. Mengikut kederak orang masing-masing. Wa khairu dinikum al-yusra. Sebaik-baik agama kamu itu mudah. Nabi kata mudah. Dan juga termasuk dalam makna tidak berkerah dengan agama, tidak payah agama ni, iaitu kita kena ambil rukhsah syar'iyah. Termasuk dalam rukhsah syar'iyah. Macam kita musafir, kita nak sembahyang jamuk ke qasar ke, ataupun kita nak sembahyang tamak. Sembahyang jamuk qasar itu termasuk dalam aisar, ataupun termasuk dalam kita tidak memberatkan agama. Kita kata dah pasal kita nak ambil hak yang tamam, hak nak sembahyang. Berapa kita nak ambil hak yang pendeknya? Kita berasa molek tu. Tak. Kerana agama telah mempermudahkan kepada kita. Ambil hak yang mudahlah. Pasal agama sendiri bagi kemudahan dah. Kita kena terima kemudahan. Itu cara kita beramal, beragama ni, terima rukhsah, kemudahan yang diberi oleh agama, maka kita terima. Jangan kita fikir dengan otak kita kata berapa semaya 2 rakaat dengan semaya 4 rakaat, mana lebih baik? 4 rakaat lebih baiknya kita kata. Tu moga pendek lagi sah. Kita pun nak buat sebuah skala. Kita berasa hak tu yang lebih baik. Tak. Hak rukhsah yang diberi oleh agama itu adalah lebih baik. Berapa? Kerana ada makna aisar, lebih ada kemudahan kepada kita. Ada kemudahan kepada kita. Jadi kata para ulama'nya, orang yang beramal dengan azimah pada tempat rukhsah, dia musafir, dia semayang supaya duduk di rumah juga, tamam juga, dia tak semayang qasar, termasuk dalam tanattu', termasuk dalam memayah-mayahkan agama, termasuk dalam memayah-mayahkan agama. Kalau kita musafir, kita kata kita nak buka puasa, kita boleh buka puasa. Rukhsah ya diberi oleh agama. Seperti juga orang yang tinggal tayamum ketika tak ada air. Ketika tidak, bukan tak ada air, ketika dia tidak mampu nak guna air. Dia sakit, tak boleh guna air. Kalau pasal musim sejuk, kita kata air tu sejuk terlaja, dia tu sakit, doktor ayat dah, kalau sekiranya guna air kau berat penyakit dia,
Tak sih kita nak mandi ke, kita nak ambil wuduk dengan air juga. Sejuk setahu mana pun nak ambil dengan air juga. Tu dia panggil memayah-mayahkan juga. Sedangkan agamanya telah bagi rukhsah boleh tayamum. Maka kita guna tayamum. Kita tayamum. Fasaddidu. Nak perhabis ni sikit lagi. Maka Nabi sebutnya fasaddidu. Ambillah yang pertengahan. Tidak hak kurang telajak, tidak hak lebih telajak, pertengahan. Kita buat yang selesa. Lagu mana cara hak selesa kita beramal. Ya? Itu dengan mana? Pertengahan pada dalam beramal itu adalah cara agama. Ya? Al-qasdu. Pertengahan dalam agama itu adalah cara agama. Ambillah yang pertengahan. Wa qaribu, dan ambillah yang paling hampir dengan yang paling sempurna. Kalau sekiranya tak boleh buat hak sempurna, maka yang paling hampir dengan sempurna. Setara mana hak kita buat, hak tu kita ambil. Bukan kata kita nak ambil hak yang paling bawah sekali, tak. Tapi hak yang paling selesa bagi kita, kita pun nak buat hak yang atas juga, menambah juga, tapi setakat kemampuan kita. Ya. Yang hampir dengan yang paling sempurna. Wa abshiru, dan terimalah berita gembira dengan pahala orang yang beramal dengan istiqamah walaupun sikit. Dia sikit beramal tapi istiqamah, maka Nabi sebut satu berita gembira kepada dia, pahala yang besar, kerana dia buat dengan istiqamah. Ya. Wasta'inu bil ghadwah. Nabi sebut mintalah pertolongan dengan waktu yang cergah. Ya. Ghadwah ni iaitu kamu, lagu mana cara kamu nak istiqamah. Nabi sebutnya, kita nak istiqamah ni kita buat, ambil masa yang cergah. Ya. Al-ghadwah ni waktu pagi lepas maya subuh sehingga terbit matahari. Pasal kita lepas daripada waktu pagi itu, tubuh pun cergah molek. Rasulullah kata, lepas mai subuh sehingga terbit matahari itu, ambillah waktu itu untuk beramal. Nak baca Quran, nak berzikir, waktu itu comel. Wasta'inu bil ghadwah war rauhah. Waktu keduanya iaitu ar-rauhah, waktu tengah hari sehingga ke maghrib. Ya, waktu petang kita kata lepas mayasa, kita tidur dah tengah hari. Ya. Lepas mayasa sehingga maghrib tu, ambillah waktu tu untuk beribadah. Baca Quran, zikir, yang ma'thur kita baca. Wa syai'in minad duljah, dan sedikit waktu awal pagi sebelum subuh. Pukul 4 bangun, kita semayang, baca Quran. Rasulullah kata, ajar kepada kita lagu mana supaya kita ni dapat istiqamah dengan ibadah. Supaya kita dapat istiqamah dengan ibadah. Jadi nabinya bagi tunjuk waktu kepada kita, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecek dengan orang musafir.
kita hidup ni atas dunia sekarang ni seolah-olah kita sebagai seorang musafir yang menuju ke satu tempat, sedang berjalan menuju ke alam akhirat. Rasulullah sebut sebagaimana orang musafir ni, dia berjalan sama 3 waktu yang dia ni berasa cergah nak buat. Jadi comel benar 3 waktu ni. Waktu sebelum subuh, lepas subuh sebentar, selepas asar. Ambillah 3 waktu ni untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak boleh buat ibadat waktu lain, kerana waktu lain kita buat kerja untuk cari makan kita, tak apa. Ya? Bukan kata hak kerja dunia ni 24 jam kena buat kerja agama saja, duk ngatik, duk semayang, duduk berzikir saja. Tak. Tapi kamu buat dah dengan masa dan juga tenaga kamu yang mana kamu boleh beristiqamah dengan agama. Pilih waktu. Rasulullah sebut waktu ni hak comel kerana waktu ni kamu cergah. Ya? Kamu cergah, boleh buat ibadah. Jadi hadis ni nya, bab ni nya dia ada kaitan dengan bab-bab yang sebelumnya. Kerana bab yang sebelumnya dan juga termasuk dalam bab ni satu targhib, galakkan pada qiyam, siyam dan juga jihad. 3 amalan. Nabi suruh apa dia? 3 amalan hak besarnya. Yang pertamanya qiyam, amalan yang betul semayang, mendirikan malam, hak waktu malam kita kata. Semayang sunat pada waktu malam. Yang keduanya pada waktu tengah harinya siyam, berpuasa. Puasa hak sunat termasuk. Yang ketiganya berjihad. 3 amalan ni hak yang besar sebagai tanda iman. Jadi Imam Bukhari nak sebut juga yang pertama semayan, amalan yang pertama semayan ni, dia tidak boleh teruk. Kita tidak boleh paksa diri kita. Nak kata semayang tengah malam, sepanjang malam, Nabi kata jangan. Bangun kalau berasa Senin bangun pukul 5, bangun pukul 5. Pukul 4 boleh bangun. Hak semayang nak menghidupkan waktu malam tu, jangan kita mayuh diri kita sehingga kita paksa. Tak tidur malam, tak cukup tidur. Kita buat dalam keadaan selesa. Jadi itu 2-3 perkara yang kita sebut pada pagi ininya. Lebih dah tu waktu tu. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Tak ada soalan ke apa dah tak? Moga tanya dah tadi kan. Nampak geliat benar tu. Salam. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam.